bagaimana kerajaan kita? Kawan-kawan sudah cakap tadi, 1 penggal 3 Perdana Menteri. Ini merugikan rakyat. Rakyat sudah bosan dengan orang politik. Justru itu, hari ini kita yang tarik sokongan konsep itu. Kina Batangan yang tarik sokongan. Tarik sokongan, Pago. Kita Batangan tarik sokongan, Pago. Kita perbetulkan. Pago belok dah. Kita sokong Kina Batangan. Dapat kita bela untuk nasib mereka. Kina Batangan punya angkara. Kalau di sana tidak menyokong, tidak apa. Kita hormat. Sudah kita bawa, tidak mau, okeylah. Tapi perkara-perkara yang baik, sokonglah kerajaan. Jangan bangkang terus. Berilah laluan kepada Perdana Menteri kita yang baru ini. Saya yakin dia boleh melakukan yang terbaiklah untuk kerajaan kita. Janganlah kita, kesianlah negara kita, kesiankan rakyat. Saya dah duduk. This is my pro. Ini untuk yang baik, untuk baik. Ini cadangan. Kita realisasikan politik yang sebenarnya. Pak Aturan Mesyuarat. Ini cadangan yang baik. Rakyat marah. Tidak ada satu kerajaan pun yang mampu menjadi kerajaan. Puan Awada. Kina Batangan Ini bukan sebut syahidan, ya, tarik Arau. balik bukan syahidan, Arau. Silap bagi Arau. Saya tarik balik. Ini sahabat saya. Cadangan yang Tadi baik. kami dua minum sama-sama. Ya Muhammad. Kenapa Betul, Tua. GN Sabah dipinggirkan? Saya rasa itu betul. Saya ingin tanya. Inilah harilah. Ini harilah kita mulalah sejarah Ya, politik baru. Ya. Arau. Kita mesrakan kemesraan kita. Perkuatkan parti masing-masing. Kita bela rakyat yang susah di luar sana. Dalam tempoh 2 minggu ini beberapa perkara yang telah pun dibuat oleh Kerajaan Perpaduan ini yang membantu rakyat dalam keadaan kita mewarisi keadaan kewangan yang cukup teruk daripada Paguh dahulu. Pertama contohnya, wakil daripada Kerajaan Negeri yang pertama yang datang berjumpa Yang Amat Berhormat Tambun, bukan daripada Pakatan, bukan daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, daripada Perlis. Baru jadi ambil alih kerajaan, datang berjumpa Menteri Kewangan, meminta komitmen supaya dapat bagi bantuan kewangan daripada pusat. Silahan sikit lagi Pandan. Kerajaan negeri. Silahan sedikit Pandan. Putrajaya. Saya tak boleh makluman. Sebelum ini Menteri Besar Perlis adalah daripada sahabat Barisan Nasional untuk maklumat Pandan. Putrajaya tanya soalan, jadi sila bagi saya peluang untuk jawab. Yang pertama sekali datang jumpa untuk minta bantuan kewangan, bukan daripada Barisan Nasional, bukan daripada GPS, bukan daripada Perikatan, tetapi yang di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, Menteri Pandan bagi laluan. Kemudian yang kedua, dalam minggu lepas hari Jumaat, Kerajaan Perpaduan telah pun. Biar saya jawab. Saya jawab satu-satu. Bagi sikit penjelasan. Saya nak tanya ni. Lepas tanya ini pasal kalau Perlis. diizinkan oleh yang di Pertua Dewan. Saya Tanya nak negeri jawab Perlis. Sebelum ni siapa yang perintah Perlis? Biar saya jawab dahulu yang ditanya oleh Penggal lepas siapa yang perintah negeri Perlis? Duduk dulu. Tak, tu sebab kerajaan dulu teruk. Okey, silakan Pandan. Minggu lepas, hari Jumaat, Kementerian Tenaga Sumber Asli telah mengumumkan bahawa kerajaan terpaksa menanggung dan memperuntukkan sehingga 10 bilion subsidi. Daripada 10 bilion itu, 3 bilion subsidi tambahan supaya kita tidak menaikkan tarif elektrik kepada rakyat dan 90% daripada perniagaan tidak terlibat. 80% daripada isi rumah tidak terlibat. Sedangkan SURE yang sebelum itu telah diputuskan dan dibincangkan semasa kerajaan yang jadi tunjangnya ialah Perikatan Nasional sebelum diambil alih, ialah untuk menaikkan tarif kepada semua kerana kerajaan tidak mahu menanggung beban subsidi 14 bilion. Yang ini menteri-menteri yang daripada termasuk Putrajaya sendiri tak jawab ni. Dia tak jawab bahawa bila kita ambil alih kita terpaksa tanggung beban dan kita reverse balik sebahagian daripada beberapa cadangan yang telah dibuat. Baik. No. Yang Muhammad menghina Arau, kita sambung kemudian. Kita sambung kemudian. Saya nak bagi kepada Tasik Peluku. Perdana Menteri masa itu sekarang dah jadi kawan. Jangan hina dia. Tak baik buat macam tu. Sekarang dah jadi kawan. DAP dengan kita sambung dengan UMNO kemudian. sudah bercium.
saya hanya jawab apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Perpaduan dalam 2-3 minggu ini. Putrajaya tanya, saya jawab. Baik, saya nak simpulkan begini. Kita perlukan kestabilan politik ini kerana kita perlu buat beberapa keputusan yang cukup sukar dalam keadaan. Ini kali pertama sejak tahun 2004 yang pilihan raya umum menghasilkan sebuah kerajaan dengan sokongan 2/3 Dewan. Sebelum saya teruskan, saya nak beritahu yang di Pertua Dewan awal-awal yang saya tidak akan bagi ruang kepada pendang dan juga hulu langat untuk mencelah. Kalau pendang dan hulu langat untuk bangun, saya silakan ke sebelah, bolehlah melalak sekuat-kuatnya di luar Dewan. Tuan Yang Dipertua, sebab dia sebut pendang, tak pernah ada sejarah tradisi parlimen menteri berbahas. Boleh. Tak pendang. Tak pernah ada, saya kata Pendang. sejarah tradisi tak ada. Boleh. Peraturan mana pendang? Dah, Sebelum kita boleh tak ada lah, bangun, sejarah tak pernah kena ada berbahas. bacakan peraturan Biarlah dahulu. nanti Perdana Menteri menggulung apa tadi yang membawa usul itu menggulung. Tidak ada presiden ada. Pendang dah ambil seminit yang di Pertua Dewan. Ya, Baik. silakan. Sudah tentu A ada. daripada awal 24A1/1. Saya dah tengok dah. Saya dah tengok. Daripada awal setakat ini saya tengok semua perbahasan daripada sebelah sana, isu yang ditimbulkan ialah soal istilah. Bukan soal ekonomi, bukan soal rakyat, bukan soal kepayahan dan cabaran. Dia soal istilah yang tidak bersetuju apabila kerajaan ini dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Baik. Untuk makluman kepada anggota di sebelah sana sendiri, soal istilah ini sepatutnya perlu dirujuk kepada Paguh dan Marang. Kerana Paguh dan Marang yang dipanggil pertama kali dan ditawarkan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi lain kali, saya ingat tindakan yang dibuat oleh sebelah sana yang melantik Larut sebagai ketua pembangkang, insya-Allah lepas ini ada perunding yang lebih baik. Kalau kena cara, baru boleh duduk di sini. Buat masa sekarang, jangan marah atas soal istilah di atas kegagalan Paguh dan Marang yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Arau, nak minta penjelasan sikit sebab Arau punya hujah dia nampak macam tindakan dengan hujah Raban Tebin Tak, sikit. sebab apa? Dia Kalau tak aci sekiranya tau. usul ni- Sebab yang Muhammad Arau dengar sini. boleh minta penjelasan sikit je. Sikit je, saya boleh habis dulu. Sebelum habis. Okey. Duduk, okey. Saya akan bagi. Tama-tama orang muda. Jangan ikut perangai yang tak betul. Okey. Saya nak beritahu bahawa kalau sekiranya dibawa usul ni, kita juga mempertikaikan Paguh hantar 115 SD yang menyokong beliau jadi Perdana Menteri. Kalau Agong mungkin tak comfortable ke, tak apa bagi nama lain. Tapi SD 115. Kalau kita bawa, ini adalah rekod. Biar Parlimen ini merekodkan perkataan saya sebab Paguh telah pun membuat kenyataan bahawa dia menghantar pada 1:28 minit. Dan telah disahkan oleh pegawai istana. Saya tak mau bincang, nak tutup cerita itu di Parlimen. Tapi kenapa bawa isu keabsahan pada hari ini? Kalau nak tutup buku, boleh. Tarik balik usul ni, kita tutup buku. Terimalah dia sebagai Perdana Menteri. Itu yang terbaik. Kita bawa mengesahkan ini. Lagi sekali, masa Agong absahkan Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, angka lain. Tapi bila buat MOU baru ni, angka jadi lain. Berapa kali nak jadi lain? Jadi kita sekarang ni menghadapi keadaan yang cukup malu yang besar lah. Wahai rakyat Malaysia dan orang muda semua yang sedang mendengar ucapan saya yang hebat dan dahsyat ini. Yang Muhammad Arau boleh Boleh. penjelasan sikit saja. Terima kasih Yang Muhammad Arau. 10 second. Speaker, tadi Yang Muhammad Arau meminta supaya pucuk pimpinan sebelah sana bersetuju untuk tarik atau tidak mengundi atau berkecuali. Tetapi apabila diberi peluang untuk berbahas berkenaan dengan usul ni, mengambil peluang, mengambil bahagian pula. Arau sendiri sedang membahaskan perkara ni. Jadi saya rasa dia punya hujah dengan tindakan tu Raban Tebin sikit, tak tentu halau huru-hara sikit. Jadi saya mohon penjelasan, kenapa hujah Saya bawa point of order tadi. Ya. Sebelum Yang Muhammad dia sebut Arau, point of order. Yang Muhammad Arau telah Cukup. bagi ruang. Jadi saya minta Okey, Ipoh Timur dia- penjelasan saja. Ipoh Timur. Saya Arau nak jawab tadi- sekarang. Arau jawab. Saya Arau bawa jawab. Boleh point jawab, of terima kasih. order. Dah jawab. Saya bawa point of order 36.7. Jangan bincang raja-raja.
kalau bincang, terbongkar cerita-cerita ni. Saya kata usul ni tak dibawa langsung. Kami tak ada masalah. Kalau Agong dah lantik, Alhamdulillah. Kami tidak mau derhaka. Kalau kami mengundi, kami derhaka pada Agong. Kamu mengundi, Agong telah pilih Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti. Okey, Alhamdulillah. Ampun tuanku, kami menyokong apa yang telah Okey, diberitakan oleh tuanku. Arau boleh landing. Sah. Teruskan. Padang Besar, Arau. Jadi saya cadangkan yang bermakna Arau, kalau tak menderhaka, sokonglah. diamlah. Sokong. Okey. Tidak. Landing. Tarik balik usul ni supaya tidak ada usul keabsahan Perdana Menteri. Kalau tidak kita petikan ke Agong dan ucapan saya akan direkodkan di sini, rakyat Malaysia akan tanya apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Okey, Jangan macam tu. Wahai rakyat Malaysia, lupakan ucapan saya kalau mereka tarik balik usul ni. Habis cerita. Arau, soalan, satu soalan Kita akan Arau. bincang masalah. Okey. Tak berani. Duduk. Besut. Berani Duduk. tak berani? Saya jawab. MOU ada. Duduk, saya jawab. Ada MOU. Besut. Duduk, saya jawab. Kalau berani, tak ada MOU. Besut. Itu Duduk, berani saya betul. jawab. Besut. Besut, tak faham ke? Okey. Duduk. Besut, ini bukan mahkamah lah. Ini parlimen lah, Besut. Tak faham ke? Datuk Yang di-Pertua. Persoalannya adalah mesti ada keberanian untuk bergalih, Besut. lakukan anjakan Kuala Sama. daripada politik, Kuala Selangor tolong gulung. politik MP baik. Politik MPs dan politik jual beli SDs kepada politik yang benar-benar dapat memperkukuhkan Kuala sebuah Selangor. kerajaan. Kuala Selangor. Kuala Selangor. SD ni diminta bukan saja-saja kami nak bagi. Tapi itu prosedur dia. Selangor, tolong gulung. Datuk Yang di-Pertua, Jadi kita gunalah. di kalangan ada di kalangan kita ini Kuala Selangor. yang jual Saya SD bukan sekali, dua, tiga kali pun ada. Kuala Selangor. Ini yang MOU sangat mengugut. menghanamkan negara ini. MOU telah mengugut ahli-ahli yang akan mengundi. tipu pengundi. Apa masalah dia? Besut. Datuk Yang di-Pertua, sebuah kerajaan, sebuah kerajaan yang telah membina satu gabungan. Kuala Selangor masa Apa pun kempen namanya. tak mau kepada BN. Kuala Selangor seperti Kuala hari ini Selangor. menteri ini. Duduk. Ini yang- Boleh duduk tak saya nak berucap? Yang kalah jadi menteri, yang menang jadi. Tak apa, Okey. tak apa. Inilah dia segala kelainannya. Okey. Dalam segala paradoksnya dalam Piagam ke-15 ini. Datuk ini betul kalau saya diizinkan terus. Boleh bagi Masa. Persoalan yang besarnya, apabila kita membentuk sebuah kerajaan campuran ke, perpaduan pun, apa pun, tak perlulah dipolemikkan perkara itu. Yang pentingnya, tatkala Tambun telah ditabar dan dinobatkan menjadi Perdana Menteri ke-10, yang pentingnya adalah bagaimana kerajaan ini terusan akan dapat memperkukuhkan dan melaksanakan tugasan untuk membina semula negara ini. Kuala Selangor, please. Justru saya tekankan sekali lagi, MOU yang dilakukan, yang dimeteraikan di kalangan 5 parti ini adalah merupakan satu komitmen, satu dokumen tujuan, satu dokumen niat dan hasrat. Ia bukan satu legal binding document. Ia adalah satu tujuan, Kalau bukan legal binding, bermakna Jangan- tak perlulah dia orang ikut. Sekarang dia orang Kamu takut. faham tak? Sekarang dia Besut. orang takut. Besut. Tanya undang-undang. Dia Tanya yang mahkamah. paling Tanya undang-undang. jangan you punya MOU. Listen. Kamu jangan ingatkan Listen here. Kenapa perlu ada? Besut. Besut. masalah. Kamu tak Ini faham, jangan parlimen. buat faham lah. Mahkamah lah. Kuala Selangor tolong gulung. Parlimen kamu tahu ke? Hari pertama dah buat hal dah. MOU. Perjanjian persefahaman Tolong gulung. is not a legal binding document more than ianya adalah satu dokumen yang menyatakan hasrat bagaimana untuk dibangunkan Okey. kerajaan ini dan menstabilkan kerajaan ini. Point taken. Selainnya terletak dalam konstitusi parti masing-masing. Okey. Dan tidak ada perkara yang dikatakan unconstitutional about this MOU. Jangan tidak faham. Kalau unconstitutional, Saya pasal merujuk apa kepada ugut? pakar-pakar Nak pecah. undang-undang. Apa yang menyokong? Baik. Pasal apa ugut? Okey, Kuala Selangor. Telah keliru ni. Jadi, MOU betul. tak faham. Izinkan Kuala saya. Selangor. Kuala Selangor tak baca sendiri Okey, MOU. Kuala Selangor. Ini yang mereka nak pecah. Ini yang Tak saya nak baca bangun pun pada MOU. awal tadi. Kuala Larut Selangor. berucap pun. Okey, Kuala Selangor. Besut. Ini parlimen besut, bukan mahkamah. Kamu jangan berlagak macam hakim. Besut. Jadi Datuk Yang di-Pertua. Jangan lagak macam hakim. Datuk Yang di-Pertua. Saya izinkan. Saya izinkan rombak dulu. Ini Hang parlimen duduk. lah. Sila gombak. Kau menjadi tidak Betul. sekolah. Jangan kamu berlagak macam hakim. Kamu tak faham apa-apa betul. Kuala Selangor, bagi Datuk laluan. Yang di-Pertua saya berikan gombak pertamanya. Dan juga Sebenarnya luas masa. sebentar. Okey, last.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana saya diberi peluang untuk berbahas pada petang ini. Datuk Speaker, saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Speaker. Baru 1 hari, saya ingat Datuk Speaker ada 5 tahun lagi, saya cadangkan tiap-tiap 6 bulan buat blood test. Stress test, blood test, semualah test. Datuk Speaker, pertama saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun atas keberanian menjalankan undi percaya walaupun ianya tidak perlu diadakan. Undi percaya ini sangat penting kalau kita tengok dari segi konteks ekonomi. Jika undi percaya ini mendapat sokongan, ia akan memberi sebuah kerajaan yang stabil untuk tempoh masa 5 tahun akan datang dan peristiwa menukar Perdana Menteri 3 kali dalam masa 4,5 tahun tidak akan berlaku lagi. Pentingnya undi percaya ini kerana dalam konteks kita membangunkan negara, sudah tentu mana-mana negara yang nak dibangunkan ialah kita mesti ada kestabilan politik. Datuk Ketua. Yang Hormat Speaker, keputusan yang berhormat tadi di bawah peraturan mana? Kata mesyuarat tak perlu bunyi loceng. Sebab saya berlari-lari, saya tak dengar loceng ni. Penat saya. Diam Melayu, saya tanya Speaker. Terima kasih Arau. Tadi sebelum kita rehat, saya kata kita masuk balik 2.30. Dan saya dah umumkan bahawa pengundian akan berlaku. Terima kasih. Kita sedang berbahas tentang rang undang-undang kumpulan wang disatukan. Perbelanjaan masuk akaun. Betul. Out of topic. Content. Sorry. Mohon maaf. 36-4. Mohon maaf. Jangan tidur, datang parlimen jangan tidur. Tuan Speaker. Mohon maaf, saya silap minta dia duduk. Dia celau. Dia celau tu. Sorry. Point of order. 36-4. DAP ni baru kahwin dengan UMNO ni nyanyi. Speaker. Sorry. Perkara kedua. Suruh dia duduk. Tentang akhlak seseorang itu tidak boleh dibangkitkan melainkan berkaitan dengan tugas. Dalam 36.9 dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan atau sifat sesiapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan atau menjalankan urusan sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Jadi harap kita baliklah kepada perbahasan. Yang Hormat Speaker. Pendang beruk. 36-12. Pendang beruk. Bagi. Dia sebut dulu. Saya kata saya tak jadi ulangan. Dia sebut dulu ke? Ulangan. Dia sebut dulu. Ulangan. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Ulangan. Dalam kempen pilihan raya. Pertama kali. Ulangan. Ulangan. Buat cerita tak betul. Ulangan. Buat cerita tak betul. Ini jadi masalah ni Perikatan Nasional. Kata nak bersih. Tuan Yang Dipertua. Ulangan. Tapi perangai tak betul. Ulangan. Tuan Yang Dipertua. Baik, saya bagi amaran. Saya minta dia tarik balik Tuan Yang Dipertua. 36-12. Ulangan. Sit down. Ulangan. Tuan Yang Dipertua. Sit down. Halau. Ulangan. Sit down. Yang Hormat. Dengar ulangan. Ahli yang berhormat. Kalau ahli berhormat tak hormat saya, ahli hormat nak sebut hormat siapa? Saya duduk semua duduk. Semua jangan jadi batu ronsen, duduk semua. Saya tak dengar apa pasal ramai orang cakap. Dengar betul-betul. Sekali lagi saya tak kira belah ni atau belah sini. Kalau mengeluarkan perkataan unparliamentarian,
dan mentafsirkan perkataan itu ahli parlimen atau tidak ya saya. Jadi kalau saya dengar orang-orang yang menggunakan ahli penghormat menggunakan perkataan unparliamentarian, saya akan keluarkan daripada Dewan ini. Please.